Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azan bin Muhammad Hashim, nombor metrik C21E 1826. Saya akan menerangkan tentang teori-teori kebenaran. Baiklah, semua manusia sentiasa berusaha untuk menemukan sebuah kebenaran tentang sesuatu perkara. Salah satu caranya adalah melalui pengalaman yang pernah dilaluinya. Kebenaran adalah suatu hal yang boleh dibuktikan benar dan mempunyai dasar atau alasan yang jelas dan logik. Kebenaran adalah suatu pengetahuan yang jelas dan telah dipastikan kebenarannya menurut prinsip keilmuan. Kebenaran mengandungi beberapa pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeza, tetapi tetap saling bersesuaian. Kebenaran yang terhasil dengan cara ilmiah yang digunakan dengan logik akal dan bukti-bukti empiris untuk menemukan suatu kesimpulan sebagai sebuah kebenaran merupakan kebenaran yang ilmiah. Salah satu contoh cara untuk mencari kebenaran menurut ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penelitian dengan menggunakan cara atau prosedur ilmiah. Terdapat 3 teori kebenaran, iaitu teori korespondensi, teori koherensi dan teori pragmatik. Baiklah, teori korespondensi merupakan suatu pernyataan dianggap benar jika sepadan dengan apa sahaja yang wujud di alam nyata. Teori ini berpandangan bahawa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi, iaitu berhubung terhadap fakta. Berfikiran korespondensi merupakan berfikir mengenai terbuktinya sesuatu itu adalah relevan dengan sesuatu yang lain. Seterusnya adalah teori koherensi. Teori koherensi merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar apabila ia selari dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain yang dianggap benar. Salah satu dasar teori ini adalah hubungan logik dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Pernyataan-pernyataan ini telah disuarakan, dinyatakan dan diungkapkan. Yang terakhir adalah teori pragmatis. Teori pragmatik merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar apabila ia boleh memberi manfaat dan praktikal. Teori ini berpandangan bahawa sesuatu pernyataan adalah benar jika pernyataan dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktikal dalam kehidupan manusia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya, iaitu Omar. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Umar, nombor metrik C21A1869, ingin menerangkan tentang aliran dan mazhab. Dalam perbincangan bab yang lalu sudah dijelaskan bahawa epistemologi membincangkan 2 masalah pokok, iaitu sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, manusia berbeza pandangan dan kefahaman mengenai keabsahan setiap sumber ilmu dan implikasinya kepada konsep kebenaran. Disebabkan oleh kepelbagaian pandangan dalam memahami perkara di atas, maka lahirlah pelbagai mazhab dan aliran pemikiran seperti idealisme, materialisme, mekanisme, rasionalisme, empirisisme, kritisisme, realisme dan pelbagai lagi. Dalam aliran ontologi terdahulu, sudah diterangkan beberapa aliran berdasarkan pendekatan kuantitatif, monoisme, dualisme, pluralisme, dan pendekatan kualitatif, idealisme dan materialisme. Dalam konteks epistemologi pula, terdapat beberapa aliran yang sering dibahaskan, iaitu realisme, kebenaran terletak pada objeknya real. Idealisme, kebenaran terletak pada fikiran manusia. Subjektivisme, pengetahuan terletak pada diri subjek. Objektivisme, pengetahuan timbul kerana ada objek yang dipersepsi manusia. Rasionalisme, sumber kebenaran ada pada rasio. Empirisisme, sumber kebenaran ada pada pengalaman. Dan skeptisisme, kebenaran sentiasa diragukan. Walau bagaimanapun, perbincangan dalam bab ini hanya akan menumpukan kepada 3 aliran sahaja, iaitu rasionalisme, empirisisme, skeptisisme. Selamat sejahtera.
saya Kausulia anak perempuan Muniadi bernama matrik C21A1753. Topik yang seterusnya ialah panca indera. Bahagian tubuh manusia yang membekalkan penting kepada manusia dikenali sebagai deria. Ia termasuk mata, telinga, hidung, mulut dan kulit. Panca indera manusia merupakan salah satu sumber yang diyakini kebenaran dan kesahariannya dari sudut ilmu dan falsafah. Dari segi empirikal, mereka sangat bergantung pada pemerhatian dan pengalaman. Gejala sebelah jari yang bersifat nyata dan mempunyai kualiti tertentu boleh digunakan untuk menjelaskan tangkapan deria manusia. David Hume, John Locke dan Roger Bacon adalah antara penyokong awal aliran empirisme. Aliran empirisme percaya bahawa pengetahuan hanya boleh berasal dari kebenaran sebelah jari yang boleh diperhatikan dengan panca indera. Keupayaan yang melampaui kebiasaan, keupayaan di luar batas panca indera zahir dianggap tidak bermakna dan bukan fakta. Sebagai contohnya, apabila seorang makan makanan pedas, deria rasa akan menjadi aktif apabila mengalami rasa panas atau haba yang kuat. Jadi, apabila kita memakan cili padi, otak akan tertipu dengan berfikir ia hanya terbakar dan membuatkan mulut kita berasa seperti dibakar dengan api. Dengan segera, kita akan mencari air untuk menghilangkan rasa pedas itu. Baiklah, terima kasih Kausulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Shanabti Fuad, bernama matrik C21A1734. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan penerangan tentang akal. Akal merupakan anugerah terpenting bagi manusia yang membezakan manusia dan dengan binatang khususnya. Akal juga tempat daya berfikir manusia dan merupakan mesin menyerap serta menganalisis data. Dengan adanya akal ini, manusia dapat membuat pertimbangan antara baik dan buruk. Dari otak, akal berfungsi secara fizik dan ia memberi kemampuan untuk menganggap esensi dan atau hakikat dari sesuatu. Aliran yang mengagung-agungkan penggunaan akal adalah dari mazhab rasionalisme. Tokoh yang terkenal dari mazhab rasionalisme ini adalah Socrates, Plato dan Descartes. Contoh adanya akal manusia, ia dapat membuat pilihan antara baik dan buruk, seperti manusia yang waras tidak akan membuang sampah sesuka hati. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurliana Najihah binti Abdul Razak, C21A2058. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu sumber ilmu khabar atau berita. Khabar atau berita dianggap sebagai sumber kerana mendapat sokongan panca indera dan akal. Pembahagian hadis mutawir dan ahad adalah menurut pembahagian aliran al-mutakalimin. Menurut Imam Nasafi, khabar mutawir adalah informasi yang tidak dapat diragukan kerana berasal dari banyak sumber yang tidak berdusta dan disampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Khabar ahad bersifat qat'i tetapi tidak boleh diamalkan dan boleh digunakan sebagai dalil akidah. Menurut Imam Al-Shawqani, khabar ahad mempunyai 5 syarat. Pertama, sumbernya adalah orang yang melaksanakan perintah agama. Kedua, beragama Islam. Ketiga, memiliki integritas moral. Keempat, kecermatan dan ketelitian, tidak sembrono dan asal jadi. Yang terakhir adalah jujur dan terus terang. Terdapat 2 medan kebenaran yang boleh dipercayai, iaitu perkara gaib dan undang-undang manusia. Perkara gaib yang boleh dipercayai oleh semua manusia ialah hari kiamat, manakala undang-undang manusia pula ialah individu yang melakukan kesalahan jenayah akan ditangkap dan dikenakan tindakan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ain. Saya akan menerangkan sedikit tentang ilham. Okay, so basically ilham adalah merupakan sumber ilmu yang bersifat dalaman yang berkaitan dengan jiwa, hati dan batin seseorang dalam memberikan sesuatu pengetahuan. Pencapaian ilmu dalam jalan ilham merupakan capakan maklumat ke dalam hati insan tanpa perlu berusaha dan belajar. Menurut Imam Al-Ghazali, bahawa asal untuk menerima ilmu adalah mempelajari semua dasar-dasar ilmu di dalam alam ini. Adalah untuk daripada sudut pandangan al-atas menyatakan bahawa institusi merupakan salah satu saluran yang sah dan penting dalam menghasilkan pengetahuan yang berbentuk kreatif. Sebagai contoh untuk ilham,
seorang penulis lagu tahu tentang kod-kod atau not-not muzik. Tetapi dengan adanya ilham, mereka dapat mencipta sebuah lagu yang indah dan unik, dan ia juga dapat menarik minat seseorang pendengar untuk mendengar sebuah ciptaan lagu mereka. Okey, sekian. Terima kasih daripada kumpulan kami.